Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada dengar dalam ceramah Ustaz, nanti kat syurga ada dialog antara orang saleh tentang sahabat mereka yang masih di neraka. Macam mana kita nak faham situasi ini dengan hadis umat Nabi masuk syurga dulu sebelum umat lain? Dan macam mana kita nak faham dengan hadis manusia paling akhir keluar daripada neraka? Baik. Terima kasih pada yang bertanya. Dialog sesama orang saleh ni, ya, dialog sesama orang saleh ni ada disebutkan di dalam beberapa riwayat yang mana mereka akan berbincang sama mereka dan mereka akan satu masa mereka akan bertanya sahabat-sahabat mereka yang biasa beribadat bersama mereka tapi tak ada dengan mereka di dalam syurga nanti. Maka dalam keadaan tu Allah Ta'ala akan menjadikan ia sebagai satu penyebab untuk mereka mendapat syafaat. Mereka mendapat syafaat yang mana syafaat itu akan menyebabkan Allah ampunkan orang yang berada dalam neraka dan mereka akan terus masuk ke dalam syurga. Ya. Manakala umat Nabi Muhammad SAW ialah umat yang paling awal dihisap di padang mahsyar. Itu sebagai satu kelebihan yang yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi maksudnya tidak ada percanggahan di situ. Umat Nabi Muhammad ialah yang paling awal dihisap, tetapi bila masuk ke dalam syurga akan ada umat Nabi Muhammad SAW akan dimasukkan ke dalam neraka dulu. Akan ada. Na'udzubillah. Tetapi kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada kesakitan neraka, insya-Allah. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz kepada para sahabat ataupun para sahabat yang mana mereka ini belum lagi mumayyiz apabila Nabi SAW wafat? Adakah mereka dikira sebagai sahabat? Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, dalam ilmu hadis, para ulama menyebutkan, siapa itu sahabat? Dia kata, mereka mengatakan pandangan yang tepat sekali ialah kullu man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Yang bermaksud sesiapa yang pernah bertemu Nabi SAW ketika Nabi hidup. Man laqiyan Nabi SAW fi hayatihi mu'minan bihi wa mata 'ala al-Islam. Sesiapa yang berjumpa Nabi SAW dalam hidup Nabi. Kalau dijumpa dalam mimpi dia tak kira sahabat lah. Kalau Nabi dah wafat, lepas tu dia jumpa mimpi, dia mimpi jumpa Nabi, waktu tu dia tak jadi sahabat lah sebab Nabi dah tak ada. Yang dikira menjadi sahabat ni ialah orang yang jumpa Nabi waktu Nabi hidup. Mu'minan bihi. Dan dia beriman dengan Nabi SAW wa mata 'ala al-Islam, dan dia mati atas Islam. So nak jadi syarat menjadi sahabat ni yang pertama mesti jumpa. Bukan mesti tengok. Kerana ada di kalangan sahabat dia tak tengok Nabi. Dia tak tengok Nabi, dia hanya orang kata apa? Jumpa sebab dia buta. Dia tak pernah tengok lah sebab dia buta. Tapi dia jumpa seperti Ibn Ummi Maktum. Maka dalam isu ni dia pernah jumpa pertama. Lepas tu jumpa tu pula masa Nabi SAW telah sedang hidup, bukan Nabi wafat, bukan dia jumpa dalam mimpi, dia jumpa di alam nyata. Dan dia beriman dengan Nabi waktu dia jumpa. Kalau waktu dia jumpa tu dia tak beriman, lepas Nabi wafat baru dia beriman, dia tak nama sahabat lagi. Kemudian dia beriman wa mata 'ala al-Islam, dan dia mati atas Islam. Maksud kalau dia mati dalam keadaan dia murtad, dia tak dikira sebagai sahabat. Jadi nak jadi sahabat, dia mesti jumpa Nabi SAW waktu Nabi hidup, kemudian beriman dengan Nabi waktu jumpa, dan meninggal dunia di atas Islam. Cuma dia kata, dia nak tanya ni, kalau sahabat yang kecil-kecil ni, Nabi SAW meninggal dan mereka masih kecil, adakah mereka sahabat? Kecilnya ada dua. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia telah mencapai umur mumayyiz, maka mereka dikira sebagai sahabat. Kenapa dikira sebagai sahabat? Kerana para ulama hadis kebanyakan mereka mengatakan sinnut tahammul, umur untuk mewajarkan seseorang itu menerima hadis dan dianggap sah penerimaan dia, pendengaran dia terhadap hadis apabila mereka mumayyiz. Cuma bila nak sampaikan tu,
Kebanyakan ulama hadis mensyaratkan dia mesti dah balik. Bila nak terima tak ada masalah. Yang penting mumayyiz. Sebab mumayyiz ni dah faham dah. Mereka dah faham. Maka tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah sekalian, mereka yang dah sampai kepada umur mumayyiz, mereka dikira sebagai sahabat, mereka boleh mendengar hadis daripada Nabi secara sah, mereka boleh menyampaikan juga secara selepas mereka balik. Itu golongan yang mumayyiz. Manakala golongan yang kecil yang belum mumayyiz, ya, maka mereka dikira sebagai pernah bertemu Nabi SAW. Tetapi dari sudut riwayat, mereka dikira sebagai tabi'in. Maksudnya mereka pernah bertemu Nabi sewaktu mereka kecil. Dari sudut pernah melihat Nabi, syaraful ru'yah dipanggil. Keistimewaan, kemuliaan. Pernah melihat Nabi SAW, yang ni mereka dapat. Kerana melihat Nabi secara alam realiti adalah satu kemuliaan. Terutama bagi mereka yang dah beriman. Maksudnya mereka dikira sahabat dari sudut melihat sahaja. Tetapi dari sudut riwayat, mereka telah dikira sebagai tabi'i kerana mereka masih belum mumayyiz ketika mana Nabi SAW wafat. Jadi ini satu perkara yang bagi saya telitinya ulama hadis, tuan-tuan dan puan-puan, apabila meletakkan definisi, kerana kita penting nak tahu sahabat ni. Kita orang kata apa, penting nak tahu sahabat ni sebab dari sudut riwayat lah. Kerana riwayat kita ni semua datang daripada sahabat. Kerana sahabat yang dengar daripada Nabi, sahabat yang melihat. Jadi kalau dia belum mumayyiz, dari sudut periwayatan, dia belum mumayyiz, dia kecil lagi. Maka mungkin dia tak ingat betul. Kerana mungkin dia tak fikir elok kerana otak dia masih lagi belum berkembang elok. Maka dari sudut riwayat, dia tidak dikira sahabat. Dia hanya dikira sahabat dari sudut ru'yah. Syaraful ru'yah dia dapat. Kemuliaan melihat Nabi waktu Nabi hidup, dia dapat. Tetapi dari sudut riwayat, tidak. Dari sudut riwayat, tidak. Baik. Doktor, ada seorang ustaz, dia ceramah kata hadis yang daif atau maudhu' yang dinakal oleh ulama hadis belum tentu daif atau maudhu' secara mutlak, kerana ulama tasawuf bersangka baik. Bersangka baik dengan mereka, kepada mereka rijal yang dihukum daif atau maudhu' oleh orang yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW memberikan ancaman kepada mereka yang menyebarkan hadis palsu secara sengaja. Dalam hadis yang mutawatir, yang diriwayatkan oleh puluhan sahabat, lebih daripada 70 orang sahabat riwayat hadis dengan lafaz yang hampir sama. Sebab itu dia mutawatir. Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Jadi hadis palsu ni main dengan neraka Allah bagi mereka yang tak hati-hati. Sebab itu kata Ibn Hibban, sesiapa yang tidak pasti apa yang disandarkan kepada Nabi yang dia sebarkan tu, dia tak pasti sahih ke tidak, dia tidak terselamat daripada ancaman neraka Nabi. Tuan-tuan buka dalam kitab Al-Majruhin, Ibn Hibban ada hurai masalah ni. Imam Syafi'i pun dalam Ar-Risalah, ketika dia menghuraikan hadis, Nabi kata, wa hadithu an ahlil kitabi wala haraj. Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata, cerita daripada ahli kitab tak ada masalah. Fa innahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa berdusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Nabi sebut dalam hadis tu, ada berapa hadis? Pertama Nabi sebut, balighu anni walau ayat. Sampaikan daripada aku walaupun satu ayat. Lepas tu Nabi kata, wa hadithu an ahlil kitabi wala haraj. Cerita daripada ahli kitab tak ada masalah. Fa innahu man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berdusta atas nama aku secara sengaja, maka tunggulah tempatnya di neraka. Maka kalau kita tengok dekat sini, Imam Syafi'i sendiri bagi tahu, dia kata Nabi kata suruh sampaikan daripada dia walaupun satu ayat. Lepas tu di hujung Nabi kata, siapa dusta atas nama aku, tunggu tempat kat neraka. Maksudnya, arahan Nabi untuk menyampaikan sesuatu daripada Nabi itu, pastinya sesuatu yang sahih. Sebab apa? Sebab Nabi kata, siapa dusta atas nama aku secara sengaja, maka tunggu tempat kat neraka. Sebab itulah seorang ulama hadis yang bernama Abdul Rahman bin Mahdi, dia mengatakan, dia kata, khislatan la yahsunu fihima husnul dhan. Dua perkara yang tidak baik untuk kita bersangka baik padanya. Tak bagus untuk kita sangka baik. Al-hukmu wal hadis. Yang pertama, hukuman mahkamah. Dan yang kedua, hadis. Tak boleh sangka baik.
Tak boleh untuk kita bersangka baik dengan kita kata, tak apalah, yang penting kita sangka baik. Tak boleh. Kerana kita berurusan dengan mahkamah. Contohlah orang datang mahkamah, dia bagi tahu, dia kata, hakim, saya nak dakwa kawan ni sebab dia mencuri. Tiba-tiba hakim kata, ni apa nak tuduh orang curi-curi ni, sangka baik sudahlah. Maka kalau macam tu, hak orang tidak akan dapat dikembalikan. Kezaliman tidak akan dapat dipantau dan dibenteras. Kalau hakim masih sangka baik je dengan orang, hakim kena laksanakan, tengok bukti dan buat keputusan berdasarkan bukti dan saksi. Sama juga dalam hadis. Kalau semata-mata bersangka baik, maka kita tak tahu mana satu yang palsu, mana satu yang betul. Kita beli makanan pun kita nak yang ori. Kita beli CD pun kita nak yang ori. Kenapa dalam hadis tiba-tiba kita bersangka baik lebih sampai benda yang palsu pun kita nak terima? Jadi benda ni adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh para ulama hadis. Adakah ulama tasawuf semua begitu? Tidak. Tetapi memang ada sebahagian ulama tasawuf yang menjadi penyebab kepada kemunculan hadis palsu. Golongan zuhad, golongan sufi, yang mana sebahagian daripada mereka memang terlalu bersangka baik dan menjadi penyebab kepada kemunculan hadis palsu dan penyebaran hadis-hadis palsu. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, munculnya ilmu-ilmu hadis. Munculnya ilmu hadis ni sebab nak tahfiz hadis lah. Kalau semua nak sangka baik, maka tak payahlah ada ilmu hadis. Tak payahlah kita bincang perawi-perawi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, seorang ulama hadis, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia pernah menyebutkan dalam satu perkataan dia yang sangat menarik. Dia kata, dalam kata-kata dia tu saya ingat balik, dia kata, bila dia banyak mengkritik perawi-perawi zaman dia kata perawi ni dhaif, perawi ni pemalsu hadis, kan? Jadi pada waktu tu ada orang kata kat dia, kau ni tak takut ke duk kata orang macam tu macam ni, duk kata orang macam tu macam ni, nanti dia orang ni akan jadi musuh kau di hari kiamat nanti. Dia orang ni akan jadi musuh kau di hari kiamat nanti. Maka macam mana engkau akan berhadapan dengan mereka? Sebab engkau mengumpat mereka dengan mengatakan mereka ni lemah, mereka pemalsu hadis. Apa kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan? Kalaulah mereka la ayyakunu khusamai indallah ahabbu ilayya min ayyakuna khasmi Rasulillah. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, seorang ulama hadis besar, dia kata, kalaulah mereka itu menjadi musuh aku di hadapan Allah, nak dakwa aku sebab aku mengatakan tentang kelemahan mereka, mereka nak dakwa aku, lebih aku suka daripada yang menjadi musuh aku di hadapan Allah nanti ialah Rasulullah. Kenapa? Kan Rasulullah akan tanya, kenapa engkau biarkan hadis palsu disandarkan kepada aku? Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bab hadis palsu ni kita kena hati-hati sungguh-sungguh. Bab hadis yang terlalu dhaif ni pun kita kena berhati-hati sungguh-sungguh. Di dalam hadis yang sahih, di dalam hadis yang hasan, banyak lagi perkara-perkara yang kita tak buat dan kita tak amalkan. Kita amalkan yang tu dululah. Kalau nak amalkan hadis dhaif pun, amalkanlah hadis dhaif ringan, dan hadis dhaif yang kita amalkan tu pun ulama letak syarat. Dan syarat-syarat tu pun syarat-syarat yang bagi saya agak ketatlah untuk diamalkan hadis yang dhaif ni. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ulama-ulama hadis ni mereka sangat keras dan tegas. Mereka labelkan pemalsu hadis ni dengan gelaran Dajjal. Mereka panggil Dajjal. Mereka panggil Kazabun Khabis, pendusta yang jijik. Demikian disebutkan oleh Ibnu Ma'in. Sebab itu Sufyan As-Sawri, dia pernah tengok dekat Iraq tu ada pemalsu hadis, terus dia label terus, dia kata kazab wallah, dia kata ni pendusta demi Allah, dia kata demi Allah, kalaulah tidak halal untuk aku diam dah. Maksud tak halal untuk orang ulama hadis yang tahu dia ni pemalsu hadis, tak halal untuk diam. Kerana amar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar ni maksudnya perbuatan membaca hadis palsu disandarkan kepada Nabi SAW tanpa bagi tahu ia adalah hadis yang palsu. Ia adalah satu perbuatan yang mungkar yang mesti dicegah. Sebab itu ulama dulu, antaranya kalau tak silap saya, Ibn Hajar Al-Haytami, dia pernah mencadangkan kepada pemerintah di zaman tu untuk mengambil tindakan ta'zir kepada mereka-mereka yang membaca hadis palsu di atas mimbar dengan dihalang daripada memberikan ceramah lagi. Itu belum lagi saya cerita pasal Sulaiman bin Mihran Al-A'mash yang cabut bulu ketiak di hadapan orang yang membaca hadis palsu. Seperti mana yang disebutkan oleh As-Suyuti di dalam kitab dia, iaitu Tahdhirul Khawas min Ahadithul Khussas. Imam As-Suyuti ada bawakan satu kisah. A'mash ni ulama besar. Tiba-tiba dia masuk dalam masjid, nampak satu orang tengah membaca hadis,
Orang tu menipu atas nama Amash. Dia kata telah bercerita kepada saya, guru saya bernama Amash. Amash ni dia tengok, dia kata dia bukan anak murid aku. Dia duduk tengah-tengah tu, dia cabut bulu ketiak. Sehingga kan, orang yang baca hadis tu tegur dia. Dia kata, kau tak malu ke? Kami berada dalam majlis Nabi SAW, majlis hadis Nabi SAW, yang kamu ni cabut bulu ketiak. Akmash kata, apa yang aku lakukan lebih baik daripada apa yang kamu lakukan. Aku berada di atas sunnah dan kamu berada di atas pendustaan kepada Nabi. Cabut bulu ketiak sunnah. Kan? Walaupun nampak buruk sikit lah. Tapi dia kata sunnah ni sunnah. Nabi suruh cabut bulu ketiak. Tapi kamu sedang berdusta di atas nama Nabi SAW. Aku Akmash dan aku tidak membacakan hadis itu. Kamu bohong. Maka tuan-tuan dan puan-puan, ulama hadis zaman dulu begitu tegas. Dan Imam Malik rahimahullah, dia menyebutkan, dia kata, aku berjumpa di tiang-tiang Masjid Nabawi ni puluhan perawi yang semuanya mengucapkan Nabi bersabda, Nabi bersabda. Tapi aku tak ambil hadis daripada seorang pun di kalangan mereka. Dan mereka ni, kalau mereka wa inna ahadahum lawi tumina ala baiti malil muslimin lakana amina. Nabi kata, setiap seorang daripada mereka ni, kalau diberikan amanah untuk menjaga baitul mal, mereka amanah. Dia ni amanah. Tetapi walakinnahum laisu min ashabi hadza sya'an. Tetapi mereka ini bukan orang yang berada di bidang hadis. Kepakaran mereka bukan hadis. Maka mereka akan lupa. Kadang-kadang sebahagian mereka akan menjadi silap. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bagi saya lah, kalau tanya saya, adakah kita perlu berhati-hati dengan hadis-hadis yang palsu dan hadis-hadis yang tidak sahih yang disandarkan kepada Nabi SAW ni? Ya, kita kata kena. Sebab Nabi SAW mengajarkan kita supaya berhati-hati dengan pemalsuan terhadap hadis. Dalam banyak hadis Nabi SAW mengingatkan kita tentang bahaya dan ancaman hadis palsu ini. Jadi kalau kita sayang kepada Nabi SAW, kita kena menjaga nama Nabi SAW. Kalau zaman ni ada orang kata apa, akta anti berita tidak benar, berita palsu kita tak suka, siap pangkah lagi dekat poster. Begitu juga dalam ilmu hadis ataupun dalam hadis Nabi SAW, maka kita juga kena berhati-hati. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk pagi ni. Soalan-soalan sebahagiannya telah saya jawab. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kepada penganjur dan juga tuan-tuan dan puan-puan semua yang bersama dengan saya pada pagi ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.